KPM tak boleh terburu-buru melaksanakan PBS sepenuhnya semula. Tak boleh terburu-buru tanpa kajian yang cermat dan teliti. Konvensyen di bab urus PBS 2023 pada saya tidak valid, tidak sah dapatan ini. Kerana kita tak tahu sumber dari mana yang menyokong 12 resolusi tersebut. Sepatutnya KPM ada satu jalan mudah sahaja untuk membuat tinjauan, mendapatkan data dan statistik yang tepat. KPM boleh gunakan email MOE, buat satu senarai borang kaji selidik dan di-blast kepada semua guru-guru di Malaysia untuk mendapat maklum balas mereka. Dalam borang kaji selidik, jangan masuk soalan pelik-pelik, tak payah banyak-banyak, tak payah tanya tentang DSKP dan sebagainya. Jangan spin isu. Cukup tahu tentang guru itu mengajar di mana, subjek apa, berapa tahun pengalaman, dan yang terakhir paling penting, satu soalan mudah, adakah cikgu suka ataupun menyokong PBD atau UBS atau lebih suka dengan penilaian secara exam seperti UPSR. Cukup 4 soalan. Penting untuk tahu lokasi sekolah. Kena kita nak tahu dapatan guru ini dia sokong atau tidak. Datangnya dari luar bandar ke, daripada pedalaman ke, daripada kawasan elit ke. Penting juga subjek apa yang ramai cikgu sokong UBS ataupun ramai sokong UPSR ataupun exam. Dan yang ketiga, penting tahu pengalaman mengajar ini. Kita nak tahu guru yang membuat maklum balas itu, sama ada guru baru mengajar ke, dia baru je mengajar itu terus dah laksanakan PBD, ataupun dia dah pengalaman 5 tahun, 10 tahun, pernah melalui zaman-zaman PBS awal, zaman-zaman exam, item dan sebagainya. Dan soalan yang paling penting itulah yang akan menjadikan data itu valid. Adakah guru suka ataupun menyokong pelaksanaan PBS ataupun PBD di sekolah, ataupun cikgu lebih suka murid-murid cikgu dinilai melalui exam? Cukup 4 soalan. Sama juga untuk parent. Tanya pada parent, adakah ibu bapa lebih suka adanya UPSR ataupun anak-anak dinilai melalui pemarkahan dan juga exam, ataupun suka dinilai melalui TPDP, PBD dan PBS yang diperkenalkan. Perlu dapatkan maklum balas daripada semua pemegang taruh, stakeholders ni. Sangat penting, tak boleh buat keputusan terburu-buru, terus buat 12 resolusi yang akan menjadi dasar dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah anak-anak kita, generasi yang akan jadi eksperimen yang entah mungkin akan datang kena U-turn balik, akan menyesal, akan dapati ini bersalah, itu tak kena, ini tak kena. Kita sekarang zaman yang maju, senang nak buat tinjauan, senang nak dapatkan data dan statistik. Jadi, janganlah terburu-buru. Konvensyen sesi libat urus tersebut pun tidak melibatkan orang-orang yang saya rasa patut ada. Antaranya Dr. Anwar Ahmad tak ada dalam itu. Dr. Osman Talib pun tak ada, Dr. Oti, dan Cikgu Izzat Johari, seorang guru yang dibuang kerja pada tahun 2015 kerana menggerakkan gerakan pemansuhan PBS pada tahun 2014 dulu. Sehingga kerajaan pada waktu itu stop PBS kerana desakan beliau bersama dengan NGO lain, ABIM-nya, Dongzongnya, Tamil Foundation-nya, dan banyak lagi NGO lain. Lebih 20 NGO, Profesor Madya, Dr. Agusnya, tokoh-tokoh ramai menolak PBS hingga kerajaan stop dulu PBS dulu. Sekarang nak laksanakan balik tanpa kajian yang tuntas, tanpa kajian yang cermat dan teliti. Mana boleh? Tolong lakukan kaji selidik terlebih dahulu. Jangan terburu-buru. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang ayah, tak nak lihat anak saya jadi tikus makmal, tak nak lihat apa-apa keputusan dan dasar yang mereka lalui dalam sistem pendidikan negara kita dilaksanakan secara terburu-buru dan akhirnya merugikan mereka. Jadi, mohon maklum balas daripada YBM, Fadlina Siddiq, KPM, Lembaga Peperiksaan, teliti balik tentang PBS. Kita bukan menolak perubahan kita. Namun pada saya sejujurnya kita belum bersedia untuk perubahan tersebut. Kita belum bersedia untuk perubahan tersebut kerana tunjang utama untuk menjayakan PBS atau PBD ini
adalah bilangan murid dalam kelas. Di Finland mereka berjaya kerana bilangan nisbah guru dan murid adalah 1 nisbah 12 hingga 14. Kita 1 nisbah 40. Mana maunya. Sebab tu ada berlaku markah terbangnya, berlaku ketidaktelusannya dalam penilaiannya, sehingga kita gagal faham keupayaan anak kitanya, sehingga guru sekolah menengah merungut. Murid ini dinilai pada TP5 sedangkan sifir pun dia tak hafal, buat karangan satu perenggan pun tak lepas. Kenapa diberi TP4, TP5? Kenapa? Jadi pelajari daripada kesilapan dulu-dulu. Jangan buat keputusan terburu-buru. Kaji dengan cermat dan teliti, baru luluskan sesuatu dasar. Itu saja dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum.